Assalamualaikum dan salam hormat. Berita Pagi Sarawak edisi Isnin 11 Januari bersama saya Nusila Talha. Perkembangan status COVID-19 di Sarawak. Semalam 24 kes positif COVID-19 dikesan. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 di Sarawak terus meningkat kepada 1,275 kes. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak menerusi kenyataan media memaklumkan kes tersebut dikesan di Kuching 7, Miri 5, Sibu 5, Seri Aman 2, Bintulu 1, Semarahan 1, Sebau 1, Selangau 1 dan Serian 1. Setakat semalam juga terdapat 5 kluster COVID-19 yang masih aktif iaitu kluster Pasai Sibu, kluster Keranji Tabuan Kuching, kluster Basayak Biri, kluster Stutong Kuching dan kluster Mador Meradong. Daerah Sibu dan daerah Kuching telah bertukar dari status jingga ke status merah dengan sejumlah 44 kes jangkitan tempatan dilaporkan di daerah Sibu dan 41 kes di daerah Kuching dalam tempoh 14 hari yang lepas. Daerah Selangau dan daerah Sebau pula telah bertukar status hijau ke status kuning setelah masing-masing satu kes positif COVID-19 jangkitan tempatan dikesan dalam tempoh 14 hari yang lepas. Daerah Semarahan, Miri, Sibu, Bintulu, Meradong, Bukit Mabong dan Seri Aman kekal berstatus kuning. Seramai 2,059 penduduk terjejas ekoran daripada penguatkuasaan Sekatan Pergerakan di Pasai Siong Sibu telah menerima bekalan makanan asas masing-masing. Menteri Muda Perumahan dan Kesihatan Awam Dr. Anwar Rapai menerusi status di laman Facebooknya memaklumkan penghantaran makanan selesai pada pukul 6.15 petang semalam. Dr. Anwar Rapai yang juga adu nangka berkata penghantaran itu melibatkan penduduk di 19 buah rumah panjang yang dikenakan Sekatan Pergerakan. Antara yang menerima bantuan makanan itu adalah 210 penduduk di Rumah Jelian, 250 di Rumah Langi Ambau, 90 di Rumah Pom dan 100 orang di Rumah Nyangai Alok. Sekatan Pergerakan itu difahamkan akan dijalankan selama 14 hari. Setakat semalam, kluster Pasai mencatatkan pertambahan 5 kes menjadikan jumlah keseluruhan meningkat kepada 43 kes. Dalam pada itu, Menteri Pengangkutan merangkap pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Bahagian Miri, Datuk Lee Kim Shin, meminta individu dari kawasan Miri, Subis, Beluru, Marudi dan Telan Usan yang menghadiri upacara pengubian di Rumah Langi Pasai Siong di Sibu atau Rumah Panjang sekitar kawasan Pasai Siong bermula 29 Disember sehingga 8 Januari lepas segera tampil membuat pemeriksaan kesihatan. Sesiapa yang ada pergi ke Rumah Langi Pasai Siong iaitu pada 29 hari bulan Disember 2020 hingga 8 Januari adalah diminta untuk menghubungi Jabatan Kesihatan melalui nombor telefon bilik operasi iaitu 085 410722 ataupun 019-6038-159. Sekiranya individu tersebut berisiko, Jabatan Kesihatan akan mengatur janji temu untuk swab dan ujian RT-PCR COVID-19 selain arahan kuarantin. Beliau juga menasihatkan agar orang ramai sentiasa berwaspada dan patuh arahan ditetapkan Kementerian Kesihatan selain menghindari 3S iaitu tempat yang sesak, sempit dan sembang jarak dekat. Juga di Miri, Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Miri komited dalam usaha mencegah penularan COVID-19 di tempat awam. Ketua JBPM Zon Miri, Penguasa Kanan Bomba 1, Loh Poh Kiong berkata, usaha ini dijayakan melalui kerjasama pihaknya dengan Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Bahagian Miri. Penguasa Bomba Kanan 1 Loh Poh Kiong menambah selari dengan komitmen itu, pihaknya menumpukan proses sanitasi awam seperti stadium tertutup Miri yang dijadikan sebagai tempat pandu lalu ujian swab. Tambahnya, proses sanitasi
juga akan dibuat pada bas yang membawa penumpang dari lapangan terbang Miri ke hotel. Beliau yang dihubungi pemberita RTM memberitahu proses sanitasi juga akan dilakukan mengikut arahan dan permintaan dari pihak pejabat atau premis yang memerlukan. Kira-kira 5 juta pengguna perkhidmatan feri di Sarawak perlu patuh dengan prosedur operasi standard SOP di semua operasi perkhidmatan feri di bawah kendalian Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak. Menurut Timbalan Pengarah Pengurusan Aset JKR Sarawak, Insinyur Richard Tajam, SOP atau peraturan-peraturan ini telah diwujudkan sejak operasi perkhidmatan feri pertama Sarawak di Batang Kitang pada tahun 1958. SOP bagi pengurusan feri telah lama telah diwujudkan, telah berkuasa sejak feri ditubuhkan, ya. Dan ia bukan satu amalan yang baru, ya. Dan melihatkan kepada SOP yang sekarang ni, memang telah disediakan bahawa penumpang-penumpang yang nak menggunakan feri, contohnya lah perlu keluar daripada kereta, lepas tu hanya driver yang membawa kereta masuk ke feri. Bila sampai di feri, cermin kereta perlu diturunkan dan seat belt perlu dibuka. Dan juga kereta bila sampai di pangkalan feri kena berhenti dekat gate. Itu adalah antara SOP dah lama dah diwujudkan ataupun telah dikuatkuasakan. Jelas beliau lagi, sebelum ini JKR tidak menguatkuasakan undang-undang ini kerana tiada kuasa untuk mengenakan kompaun kepada yang ingkar. Namun selepas tragedi feri Triso yang mengorbankan 9 nyawa, pihaknya dan operator feri bertindak memaksa pengguna patuh dengan arahan tersebut jika hendak menggunakan perkhidmatan feri. Mereka yang masih ingkar tidak dibenarkan menaiki feri oleh penguatkuasa yang kini ditempatkan di 12 jeti feri sejak Isnin lalu. Beliau memberitahu demikian ketika menjadi tetamu segmen Cerita Pagi Sarawak dalam rancangan Selamat Pagi Malaysia di TV1 litas langsung dari jeti feri Rambungan. Untuk rekod, feri Rambungan mencatatkan penggunaan tertinggi tahun lepas iaitu 926,000 kenderaan, diikuti Muara Lasa 481,000, Batang Paloh 462,000. Dalam tempoh yang sama, feri Triso pula mencatatkan jumlah sebanyak 351,000 kenderaan dan kesemua laluan ini merupakan jalan pesisir yang popular kerana tempoh perjalanannya yang singkat berbanding jalan utama. Dalam pada itu, Insinyur Richard Tajan memaklumkan JKR Sarawak akan menetapkan zon operasi feri dalam masa terdekat. Ini bertujuan untuk menambah baik peraturan-peraturan operasi perkhidmatan feri sedia ada. Insinyur Richard menambah, penetapan zon ini sudah dicadangkan dan dalam peringkat perbincangan sebelum diusulkan untuk kelulusan dan penguatkuasaan yang melibatkan perjumpaan dengan operator-operator feri jurutera bahagian seluruh Sarawak bagi mengenal pasti langkah pelaksanaan zon operasi ini. Feri operation zone ni kita akan anggarkan daripada gate terus ke gate yang sebelah sana tu. So that is kita punya zone, ferry operation zone. That's why within that ferry operation zone it's just like a very strict zone, macam military zone juga. Tambahnya lagi, zon ini akan melibatkan pemasangan papan tanda amaran untuk mematuhi peraturan perkhidmatan feri supaya semua proses naik dan turun feri lebih teratur dan selamat selain pengguna tidak dibenarkan menggunakan perkhidmatan feri jika gagal mematuhi peraturan tersebut. Menurut beliau, perkhidmatan feri Rambungan merupakan laluan feri paling sibuk antara 12 sedia ada di seluruh Sarawak dengan jumlah terkumpul 926,000 tahun lalu atau secara purata 2,700 kenderaan sehari. Majlis Pecah Tanah Projek Pembinaan Jambatan Batang Lupar di Sebuyau akan diadakan pada 18 Februari. Menteri Muda Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan, Datuk Julaihi Narawi memberitahu Majlis Pecah Tanah tersebut akan disempurnakan oleh Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg.
Datuk Julaihi menjelaskan jambatan sepanjang 5.1 km itu menelan kos berjumlah RM848 juta dijangka siap sepenuhnya dalam tempoh 48 bulan. Beliau turut memaklumkan bahawa projek itu dibiayai sepenuhnya oleh Kerajaan Sarawak bagi menggantikan perkhidmatan feri di kawasan tersebut apabila ia siap kelak. Beliau berkata demikian kepada pemberita semasa lawatan tapak Majlis Pecah Tanah Jambatan Batang Lupar dekat Sebuyau. Beliau dalam pada itu juga memberitahu beberapa projek pembinaan jambatan di kawasan pesisir di negeri ini sedang giat dilaksanakan, termasuk kerja-kerja di lapangan iaitu Jambatan Batang Lupar 2 di Seri Aman dan Jambatan Batang Saribas yang mana Majlis Pecah Tanah belum dilancarkan. Isu bekalan air bersih di 48 rumah panjang kawasan Dudung dan Bawang Asan di Sibu bakal selesai. Ini akan terlaksana dengan adanya penyaluran sejumlah 896 tangki air di bawah inisiatif Kementerian Utiliti. MOU melalui Jabatan Bekalan Air Luar Bandar kepada penduduk-penduduk yang berdepan dengan masalah tekanan air rendah di kawasan berkenaan pada minggu depan. Pihak MOU petang semalam telah melakukan pemeriksaan akhir terhadap tangki-tangki air itu yang ditempatkan di kawasan penyimpanan di Sejingkat Kuching sebelum dihantar ke Sibu melalui pengangkutan laut. Dalam pada itu, kerajaan negeri telah meluluskan sejumlah 35,534 unit tangki air untuk disalurkan ke seluruh negeri di bawah program tangki air fasa ketiga yang dilaksanakan pada suku ketiga tahun lalu. Jabatan Kastam Diraja Malaysia Kuching berjaya merampas lebih 17,500 liter minuman keras tidak lulus kastam hasil penahanan ke atas sebuah lori kargo di Jalan Kuching Bau Jumaat lepas. Pengarah Kastam Sarawak Herman Shah Abdullah dalam kenyataannya berkata penahanan dilakukan oleh sepasukan anggota dari cawangan risikan dan unit siasatan dalaman ketika melakukan pemantauan kira-kira pukul 12.40 tengah hari. Beliau mendedahkan melalui pemantauan yang dijalankan, pasukan tersebut berjaya mengesan lori terbabit yang mencurigakan walaupun ditutup rapat dengan kanvas bagi mengaburi dan mengelak daripada dikesan oleh pihak berkuasa. Jelasnya, lori tersebut kemudiannya diekori sehingga ia berhenti di sebuah kawasan di tepi Jalan Kuching Bau. Hasil pemeriksaan yang dijalankan, pasukan itu menjumpai minuman keras terbabit dengan anggaran nilai beserta duty atau cukai barang berjumlah RM507,605.16. Lori tersebut turut disita dan pemandunya yang ditahan dibawa ke Pejabat Penguatkuasaan Kuching untuk pemeriksaan lanjut. Kes disiasat di bawah Seksyen 135-1-E Akta Kastam 1967. Paparan itu tadi mengakhiri Berita Pagi Sarawak edisi 11 Januari. Saya Nuzlat Laha, jaga diri dan sentiasa utamakan kesihatan anda. Assalamualaikum.